Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazwani binti Rahmat memegang matrik nombor 1714060 akan membentangkan kajian saya mengenai percampuran kod dalam 3 buah iklan Raya Petronas. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum utama. Setiap golongan tersebut memiliki kepelbagaian bahasa dan dialeknya yang tersendiri. Justru, wujudlah perbezaan dalam setiap sebutan dan kosakata yang ketara bagi setiap dialek dan hadirlah kepelbagaian variasi dalam bahasa yang membawa kepada percampuran kod. Kepelbagaian bahasa ini diterapkan oleh beberapa jenis teknikal bahasa, iaitu perbendaharaan kata, tata bahasa dan sebutan. Menyentuh perihal percampuran kod pula, dapat kita fahami bahawa percampuran kod boleh berlaku apabila seseorang itu mengetahui dan menguasai lebih daripada satu bahasa. Di samping itu, keindahan bahasa Melayu kita sendiri turut terselah dengan adanya pinjaman bahasa luar seperti bahasa Portugis, Hokkien, Sepanyol, Jawa, Arab dan bahasa-bahasa lain. Hal ini berlaku adalah kerana sifat bahasa Melayu itu sendiri yang terbuka dan fleksibel untuk melakukan proses penyerapan dan penyesuaian dengan bahasa asing. Seterusnya, kita beralih pembentangan kita dengan membincangkan mengenai sorotan literatur. Dalam kajian ini, pengkaji telah menemui 3 sorotan literatur berkaitan campur kod, iaitu campur kod dalam iklan, dalam bahasa masyarakat dan di dalam filem. Baiklah, saya akan membincangkan tentang campur kod di dalam iklan dahulu melalui makalah daripada Lau Sukia tentang fenomena percampuran kod dalam iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia. Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahawa pelbagai item leksikal bahasa Inggeris dicampurkan ke dalam tajuk dan ayat huraian iklan perniagaan bahasa Cina di Malaysia. Item-item leksikal ini boleh dikategorikan ke dalam golongan kata yang berlainan. Didapati bahawa item-item leksikal tersebut mempunyai ciri-ciri yang tertentu dan sesetengah ciri tersebut adalah menarik dan tidak pernah dibincangkan dalam kajian-kajian lepas. Selain itu, kajian ini juga membahaskan tentang fenomena-fenomena percampuran kod dalam iklan komersial tempatan disebabkan oleh faktor dalaman dan juga luaran. Antara faktor dalaman merupakan faktor dominan yang mengakibatkan kewujudan fenomena tersebut. Seterusnya, makalah daripada Mansur dan rakan-rakannya pada tahun 2016 telah membincangkan tentang percampuran kod sebagai strategi penyampaian mesej dalam wacana iklan berbahasa Sepanyol. Analisis dalam makalah ini menunjukkan yang kecenderungan sisipan item leksikal bahasa asing ke dalam ayat bahasa tempatan dilihat sebagai satu keperluan dalam penyampaian mesej yang berkesan. Makalah ini mengkaji fenomena percampuran kod dalam tajuk atau slogan iklan komersial kontemporari bercetak berbahasa Sepanyol terbitan musim panas 2014. Kajian ini melibatkan 50 tajuk atau slogan iklan yang berkaitan dengan fashion dan produk kecantikan yang dipetik daripada 4 buah majalah, iaitu majalah Glamour, Vogue, Marie Claire dan juga Model Look, yang dianalisis berdasarkan kepada pendekatan percampuran kod oleh Kajru
pada tahun 1978. Hasil analisis mendapati item-item leksikal bahasa Inggeris dicampurkan secara interlingual ke dalam teks wacana iklan di Sepanyol. Kajian ini juga merupakan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Kaedah pemerhatian yang digunakan dalam penggelasan ciri-ciri setiap item leksikal juga menggunakan leksikal bahasa Inggeris yang diguna pakai dalam setiap teks wacana iklan terpilih. Hasil kajian mendapati sebanyak 31.7% kata nama am, 17.6% kata nama khas bahasa Inggeris yang merujuk kepada jenama produk diguna pakai secara langsung tanpa sebarang unsur terjemahan. Terdapat juga sebanyak 22.2% kata adjektif dan 16.8% kata kerja bahasa Inggeris telah dicampurkan secara interlingual ke dalam ayat bahasa sasaran, iaitu bahasa Sepanyol. Seterusnya, sorotan literatur dalam campur kod dalam kehidupan masyarakat pula. Makalah daripada Mahmur dan rakan-rakan pada 2019 mengenai trend percampuran kod generasi muda masa kini. Makalah ini meneroka trend percampuran kod yang berlaku dalam kalangan generasi muda kini. Kaedah kajian yang digunakan ialah kualitatif yang melibatkan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati bahawa percampuran kod berlaku secara berleluasa dalam komunikasi. Antara jenis percampuran kod yang dominan ialah percampuran kod luaran dan juga dalaman. Percampuran kod luaran melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Didapati lebih mempengaruhi komunikasi generasi muda memandangkan bahasa Inggeris merupakan bahasa utama di dunia. Seterusnya, makalah daripada Mutusami pada 2017 tentang komunikasi percampuran kod dalam masyarakat multilingual di Malaysia. Kajian beliau ini merupakan sebuah kajian berdasarkan pemerhatian, temu bual dan juga non-eksperimental. Rakaman perbualan daripada kalangan pelajar sekolah menengah telah ditranskrip untuk tujuan menganalisis dari aspek code switching dan juga pragmatik. Teori relevan akan menjadi panduan untuk menjalankan penyelidikan tersebut. Segala data akan dikumpulkan, dianalisis mengikut kerangka teori ini bagi menjawab persoalan kajian. Secara keseluruhannya, kajian komunikasi percampuran kod dan aliran mesej bahasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah perlu dilihat secara positif dalam usaha menyampaikan ujaran bermanifestasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang campur kod dalam filem pula. Menerusi makalah daripada Bakar dan juga Dahlan pada 2018 tentang percampuran kod bahasa di dalam filem. Satu kajian kualitatif terhadap filem J Revolusi pada tahun 2017. Hasil penelitian daripada kajian tersebut didapati terdapat lebih daripada 160 penggunaan percampuran kod bahasa asing. Percampuran kod bahasa dalaman pula adalah rendah berbanding dengan bahasa asing, iaitu kurang daripada 40 penggunaan percampuran kod dalam bahasa dalaman. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa faktor sosial watak dalam filem J Revolusi ini menyebabkan berlakunya percampuran bahasa dalam filem tersebut. Seterusnya, kajian daripada Nur Iliani dan Nur Azian pada tahun 2020 tentang percampuran kod dalam filem Pascal the Movie. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menyatakan bahawa terdapat beberapa bentuk percampuran kod yang berlaku di dalam filem yang menjadi pilihan pengkaji. Antara bentuknya ialah bentuk kata pinjaman. Bentuk percampuran kod dalam filem Pascal the Movie juga turut berlaku dalam bentuk frasa seperti frasa kerja dan juga frasa nama. Seterusnya, fungsi utama yang dapat dikesan adalah fungsi sikap.
Fungsi ini berpandukan sikap penutur untuk menutur dalam bahasa lain ataupun melakukan percampuran kod. Hal ini demikian kerana anggapan pencampuran bahasa itu melambangkan kehidupan yang lebih bergaya dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Seterusnya, pencampuran kod yang berlaku dalam filem ini juga disebabkan fungsi laras bahasa. Terdapat penggunaan kata dalam bidang tertentu yang tidak mempunyai istilah tersendiri dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kajian ini beralih kepada membincangkan tentang teori kajian. Kajian ini telah merujuk teori oleh Rodolfo Jacobson pada 2005. Kata beliau, setiap dialog ditranskripsikan bagi memudahkan analisis data dilakukan. Berdasarkan pandangan Rodolfo Jacobson pada tahun 2005 ini adalah suatu keadaan yang jarang ditemui dalam dunia moden, bahawa dalam masyarakat kecil yang hanya mengetahui satu bahasa dan semua ahlinya hanya menuturkan bahasa itu. Jika kemungkinan ini ada, masyarakat itu pasti ditemui di kawasan yang terpencil yang ahli-ahlinya tidak membuat sebarang hubungan dengan masyarakat luar. Masyarakat yang menarik minat pengkaji adalah masyarakat duolingual dan bukan masyarakat unilingual. Rodolfo mengkategorikan pelbagai pilihan yang mungkin wujud dalam masyarakat duolingual dengan perhatian khusus kepada 3 aspek, iaitu gambaran bahasa-bahasa dalam sesuatu masyarakat. Yang kedua, bahasa-bahasa yang diketahui oleh masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan komunikasi dalam kalangan ahli-ahli masyarakat itu sendiri. Rodolfo Jacobson pada tahun 2005 telah menyatakan pandangannya terhadap fenomena alih kod bahasa di Malaysia dengan beberapa jenis bentuk peralihan kod dalam lingkungan mereka. Seperti yang tertera di paparan slide, iaitu pertama sekali kata pinjaman yang disesuaikan dengan gabungan, kemudian berlaku peralihan kod sisipan menjadi pancangan frasa, pancangan klausa, seterusnya ayat penuh. Menjadilah kepelbagaian kumpulan ayat. Berikut adalah kontinum penyisipan bahasa lain daripada Rodolfo Jacobson pada tahun 2005. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian pula. Apa yang saya dapati bahawa tiada lagi kajian tentang pencampuran kod tentang iklan-iklan raya dari Petronas ini. Yang keduanya, pengkaji mendapati bahawa fenomena pencampuran kod dalam iklan-iklan juga perlu ditinjau kerana negara Malaysia sendiri terdiri dengan kepelbagaian adat, kaum dan juga budayanya. Objektif kajian ini pula adalah untuk mengenal pasti bentuk-bentuk percampuran kod dalam iklan raya Petronas pada tahun 2019, 2020 dan juga pada tahun 2021. Seterusnya, pengkaji akan membincangkan bentuk-bentuk percampuran kod dalam iklan raya Petronas tersebut. Seterusnya, kepentingan kajian pula. Pengkaji mendapati bahawa terdapat percampuran kod dalam iklan-iklan raya Petronas. Kajian ini juga menjadi panduan dan rujukan kepada pengkaji yang lain di luar sana. Seterusnya, kita beralih kepada batasan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji hanya mengkaji iklan-iklan raya yang diterbitkan di YouTube Petronas sahaja. Selain itu, batasan kajian ini juga, pengkaji telah melakukan pencarian data kajian hanya menggunakan medium atas talian sahaja. Seterusnya, pengkaji membataskan kajian dengan hanya mengkaji 3 buah iklan raya Aidilfitri yang dikeluarkan oleh Petronas pada tahun 2019, 2020 dan juga pada tahun 2021. Seterusnya, metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan iaitu dengan pencarian pembacaan daripada jurnal, artikel dan juga laman sesawang. Selain daripada itu, pengkaji juga melakukan kaedah pemerhatian yang mana pengkaji memerhati
tiga iklan raya yang dikeluarkan oleh Petronas, iaitu pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Akhir sekali, dalam metodologi kajian, pengkaji telah melakukan analisis kandungan iklan. Tanpa kita membuang masa, mari saya bentangkan mengenai analisis dapatan kajian saya. Aku start lagi, kau start. Syashi boleh buat kat hospital ni. Potong mu nak masak juada. Alamak, gas habis pula. Siha ada. Sanitizer ada. Tepung muka. Baju baru pun ada. Fazli, kata Idok ke nak hantar care package ke teman? Bos, You buat apa tu? saya tengah praktis masak. Masak rendang mak sikit. Bukan. Siap. Baguslah Insau. Ada, mesti ada. Lu biar mak Maya suka ni. Homemade. Okey, bagi you free lah. Terima kasih Uncle Syang. Sekilo cukup ke? Mak you selalu beli 2 kilo. Oh, ya ke? Kata nak jadi chef. Biasa ayah mak kau ambil sekilo setengah. Oh, ya ke? Bolehlah. Oh, sadap merondang ni Rus. You kan suka kita pun. Sikit pun tak mau bagi. Faham. Banyak kerja kamu kat sana tu. Habis dah. Tak apa. Sekejap lagi mak bagi resepi. Kau masak ya. Gula? Apakah hanya pagi-pagi udah minta gula? Sekarang Syah telefon balik ya, boh. Tak apa. Esok telefon udah. Syah, Abah bangga berbenar dengan Syah. Cik kamu tengok ni macam-macam ada. Sedapnya. Apa dibuat? Lama-lama. Atasnya, hasil analisis dapatan kajian mendapati bahawa terdapat beberapa bentuk percampuran kod yang telah berlaku di dalam ketiga-tiga iklan raya Petronas. Antaranya ialah bentuk kata pinjaman, bentuk frasa, bentuk penggantian vokal, bentuk pengguguran konsonan, bentuk pemendekan kata dan yang terakhir sekali, bentuk perbezaan makna. Berikut merupakan rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji dalam kajian mengenai percampuran kod dalam iklan raya Petronas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.